Dalam firman Allah ada menyebut surah Al-Baqarah ayat 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Merujuk pada ayat ini tuan-tuan, Allah nak menguji kita dan sesungguhnya kami akan menguji, itu Allah akan menguji kita semua ini dengan perasaan takut. Perasaan kita akan merasai lapar, kekurangan harta benda, jiwa, hasil tanaman. Dan inilah ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk nak berikan khabar gembira kepada kita bahawa orang-orang yang sabar akan diberi sesuatu perkara kepada orang-orang yang dapat menempuhi cabaran. Okey. Di sini nak bagi tahu kepada kita, ayat ini nak menunjukkan kepada kita tuan-tuan di rumah bahawa Allah sedang menguji kita. Tak kira lah pandemik ke, apa-apa perkara yang berlaku ke hari ini ke, endemik ke sekalipun, kita akan sentiasa diuji oleh Allah. Mengapa Allah menguji kita? Untuk nak melihat kita ini menjadi orang sabar atau tidak. Maka Allah sampaikan lagi ayat seterusnya, allazina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahawa Allah iaitu orang-orang apabila mereka ditimpa suatu kesusahan, suatu musibah, satu kepayahan, maka mereka itu akan menyebut sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan Allah jualah tempat kami kembali. Tuan-tuan, dalam dua ayat ini, dalam surah Al-Baqarah ini cantik tuan-tuan bahawa inilah ayat M pertama kita bermuhasabah. Kita bermuhasabah. Hari ini juga tuan-tuan dengar perkataan saya, tuan dengar apa yang saya nak sebut, apa yang saya nak sampai ini adalah muhasabah untuk kita. Muhasabah untuk diri kita bahawa kita ini sentiasa diuji oleh Allah. Tidak kira lah apa bentuk ujian yang Allah bagi supaya kita menjadi sabar, dan kita ini perlu menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau ada masalah. Okey, tuan-tuan di luar sana, kalau anda ada masalah sekarang, kalau anda masalah biasalah, kalau kita ada masalah dengan anak-anak ke, dengan kerja ke, dengan bos ke, dengan majikan ke, di tengah drive kita ada masalah jalan raya ke. Okey, sekarang sebutkan perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, menandakan bahawa kita dalam susah, tapi dalam susah kita masih lagi ingat Allah dan Allah lah tempat kita kembali. Okey, inilah ayat muhasabah untuk diri kita bahawa pertamanya, permulaannya adalah pertamanya kita kena sentiasa bersabar. Sabar tuan-tuan yang di rumah, penonton yang di rumah sekarang ada masalah, sentiasa sabar. Okey, M pertama adalah merujuk kepada muhasabah. Okey, cuba kita tengok pada ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya. Okey, dalam ayat ke-157 dalam surah Al-Baqarah juga, kita ini prolog yang pertama bahawa Allah nak bagi suatu hadiah kepada kita. Siapa yang sabar atas ujian Allah, siapa yang syukur atas apa yang Allah berikan, dan dia juga merasakan bahawa kita akan dikembalikan, kita akan kembali kepada Allah, dan kita juga akan rasa bahawa Allah itu akan sentiasa ada kepada kita. Maka orang-orang yang sabar, orang-orang kembali kepada Allah, orang-orang itu akan mendapat satu matlamat yang Allah berikan kepada mereka. Hadiah yang Allah berikan kepada dia adalah ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah nak menceritakan kepada kita tentang matlamat. M yang kedua. Tuan-tuan sekalian, M yang kedua cantik dalam Quran ini. M yang kedua adalah Allah nak menetapkan matlamat kepada kita, nak bagi hadiah kepada kita. Siapa yang sabar dalam ujian ini, Allah memberi keampunan dan rahmat kepada orang. Tuan-tuan, siapa tak nak rahmat tuan-tuan? Siapa tak nak keampunan tuan-tuan? Bahawa orang-orang inilah yang mendapat petunjuk dari Allah. Jadi tuan-tuan, pendahuluan kita, saya nak sampaikan kepada anda bahawa pertama, muhasabah dahulu. Bila kita muhasabah, kita rasa bersyukur, kita rasa sabar, dan kita cuba bayangkan bahawa Allah akan bagi suatu hadiah kepada kita. Hadiah apa? Hadiah keampunan dan rahmat. Okey, jom kita cuba rewind balik. Kita cuba undur balik. Kalau kita merujuk kepada ayat ini 155, 156 nak berkisah tentang muhasabah kepada diri kita, dan 157 dalam surah Al-Baqarah ini Allah nak bagi satu matlamat kepada kita, dan cuba kita undur balik tuan-tuan, cantik dalam susunan ayat Quran ini tuan-tuan, bahawa kita undur balik dalam surah Al-Baqarah yang sama, cumanya ayat 153 dan 154. Mengapa saya nak biar kita undur balik? Kerana
dalam surah ini ada asbabun nuzul. Dalam penentuan berkaitan dengan ujian Allah itu, sebenarnya sebelum itu ada kisahnya. Tuan-tuan puan, cuba kita merujuk kepada ayat 153, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Ayat ini, wahai orang-orang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Okey, tuan-tuan puan, dalam ayat ini saya nak beritahu kepada tuan-tuan puan bahawa ada asbabun nuzul. Asbabun nuzul macam mana tuan-tuan puan? Ada seorang kisah tentang seorang wanita yang kematian anak. Semasa itu tuan-tuan puan, penonton sekalian, semasa itu wanita ini dalam kondisi meracau. Kalau orang kata panggil meracau lah, dia macam dia nak, dia kata sebut dengan keadaan anak aku mati di satu tempat, pasar yang besar di Madinah. Masa itu perempuan itu meracau, dia menyatakan aku kehilangan anak, aku kehilangan anak. Dan orang ramai melihat kejadian itu. Tiba-tiba asbabun nuzulnya, Nabi SAW datang di tempat wanita itu. Datang di tepi wanita itu dan menyatakan kepada wanita itu, wahai wanita yang kematian anak, bersabarlah dengan bersolat. Bersabarlah dengan bersolat. Tapi wanita itu dia memarahi balik. Dia marah balik. Nabi SAW dia kata, mu siapa? Macam itulah. Dia macam dia nak marah kan. Mu siapa? Datang nak tunggu aku ni. Mu siapa? Dan semasa itulah Nabi SAW hanya mendengar sahaja perkataan wanita itu. Lalu wanita itu kata, mu tak rasa apa yang aku rasa? Macam itulah kan. Macam itu. Jadi Nabi SAW hanya diam dan sudah menyatakan bahawa solat dengan sabar dengan solat, dan Nabi Muhammad SAW pergi. Dan semasa itu kejadian itu berlaku di pasar dan orang melihat kejadian itu dan terkejut bahawa perempuan itu bercakap dengan Nabi seperti itu. Lalu ada sahabat-sahabat pergi berjumpa dengan wanita itu. Bertanya wanita itu, wahai wanita, kenal tak orang yang kamu tengking itu, yang kamu marah itu? Kenal tak siapa dia? Lalu wanita itu kata, tak kenal. Lalu sahabat-sahabat terus menyatakan kepada wanita itu, wahai perempuan, wahai ibu yang kehilangan anak, orang yang kamu tengking, orang yang kamu marah itu adalah Perdana Menteri Madinah. Orang yang kamu tengking itu adalah pemimpin Madinah. Maka terkejutlah wanita itu, lalu bergegas pergi kepada Nabi SAW memohon maaf, dan Nabi SAW tidak marah balik kepada dia, dan Nabi hanya menyebut ista'inu bis-sabri was-salah. Inilah nak beritahu kepada puan-puan penonton bahawa Nabi nak minta kepada kita bahawa motivasi supaya kita sentiasa sabar dengan solat. Okey. Dan ayat yang seterusnya 154 juga ada berkisah tentang asbabun nuzul. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Ayat ini, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang terbunuh di jalan Allah telah mati, sebenarnya mereka hidup tapi kamu tidak menyedarinya. Dalam ayat ini juga ada kisah tentang asbabun nuzul, bagaimana sahabat-sahabat Nabi yang teringat balik tentang kisah perang Badar. Ada sahabat-sahabat teringat tentang kisah Badar, dan semasa itu dia teringat sahabat-sahabat yang syahid. Ada sahabat-sahabat ini bila teringat dia, maka dia tanya diri dia, adakah orang yang syahid itu telah bersama di sisi Allah? Adakah orang yang mati itu telah bersama di sisi Allah? Macam itulah dia macam teringat ke sahabat-sahabat sangat lama. Bila macam tu Allah menegur sahabat-sahabat, dia menyatakan, Allah nak menceritakan kepada sahabat-sahabat bahawa jangan bimbang, orang syahid akan sentiasa hidup di sisi Allah. Nak beritahu bahawa marilah apa-apa benda-benda yang kita memiliki, benda masalah, tuan-tuan, bahawa Allah akan ada sentiasa di sisi orang yang sabar, orang yang sentiasa menjadi orang yang baik, dan Allah akan sentiasa ada pada orang-orang yang sentiasa bersyukur ke jalan Allah.